Assalamualaikum and hi. Nama saya Muhammad Arif Iskandar bin Baharudin. Nombor matriks 23 DLS 19F1089. Saya pelajar latihan industri sesi 2 2021-2022. Saya menjalani latihan industri di syarikat Kosan Ideal and Quality 3 Sendirian Berhad yang bertempat di Meru, Kelang, Selangor. Kita teruskan dengan topik yang pertama, iaitu pengenalan. Latihan industri adalah salah satu syarat wajib bagi pelajar dalam program-program tertentu semua peringkat pengajian tinggi di Institut Pengajian Tinggi IPT. Program latihan industri diperkenalkan untuk memperkasa kompetensi yang diperlukan dalam meningkatkan tahap mampu kerja para graduan. Kursus ini memberi pendedahan dan pengalaman kepada pelajar dari segi perkembangan teknologi, komunikasi yang berkesan, amalan kerja berpasukan, polisi, prosedur dan peraturan-peraturan serta perspektif dan etika profesional di dalam sesebuah organisasi. Kita teruskan dengan slide yang kedua, iaitu objektif latihan industri. Objektif yang pertama ialah memberi pendedahan kepada para pelajar dengan suasana pekerjaan yang sebenar. Objektif kedua ialah menanam semangat bekerja dalam berkumpulan serta dapat memupuk perhubungan yang baik. Objektif yang ketiga ialah membolehkan para pelajar mengaplikasikan pengetahuan yang luas dan yang dipelajari dalam kerja-kerja praktikal yang dijalankan di dalam sesebuah organisasi maupun sesebuah syarikat. Slide yang seterusnya ialah objektif laporan. Objektif laporan yang pertama ialah dapat melahirkan pelajar yang mempunyai sikap tanggungjawab untuk melakukan laporan akhir. Objektif laporan yang kedua ialah satu cara mempersiapkan diri pelajar untuk menghadapi masa depan ketika hari bekerja kelak. Objektif yang terakhir ialah sebagai satu platform untuk pelajar mempersembahkan kemahiran mereka ketika bekerja. Slide yang seterusnya ialah kepentingan latihan industri. Kepentingan latihan industri yang pertama ialah mendedahkan para pelajar tentang kepentingan pengurusan masa dalam setiap pekerjaan yang dilakukan. Yang kedua ialah meningkatkan keupayaan pelajar untuk berinteraksi dengan pekerja-pekerja di dalam firma maupun syarikat. Yang terakhir ialah para pelajar dapat mempelajari sedikit tentang alam pekerjaan dan dapat mengawal situasi jika berada di dalam pejabat maupun lokasi bekerja pada suatu hari kelak. Kita teruskan dengan topik yang seterusnya, ialah latar belakang organisasi. Latar belakang kosan ialah salah satu pengeluar sarung tangan pakai buang terbesar di dunia dan salah satu pengeluar produk getah teknikal terbesar di Malaysia dengan jangkauan pasaran yang luas di seluruh dunia. Syarikat ini diasaskan pada tahun 1979 oleh Tan Sri Datuk Lim Kwang Sia. Kosan pada mulanya menghasilkan galas cermin mata potong dan mula mengeluarkan sarung tangan pada tahun 1989. Semasa wabak AIDS pada tahun 1980-an, permintaan untuk sarung tangan meningkat. Dunia mahukan lebih perlindungan. Ini menggalakkan pengasas untuk menceburi bidang pembuatan sarung tangan pada tahun 1988.
Kita teruskan dengan slide yang seterusnya ialah aktiviti organisasi. Kosan menghasilkan sarung tangan dalam sektor perubatan dan bukan perubatan bagi untuk pengendalian bahan kimia dan pengurusan kebersihan. Sarung tangan bagi sektor perubatan secara khususnya adalah untuk melakukan prosedur pembedahan di pusat jagaan kesihatan seperti klinik dan hospital. Sarung tangan bukan perubatan pula adalah untuk pengendalian bahan kimia dan pengurusan kebersihan pada alam sekitar. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya, misi dan visi organisasi. Misi untuk Kosan ialah untuk menyediakan sarung tangan yang inovatif dan boleh dipercayai serta produk getah kejuruteraan dengan cara yang mampan dan berintegriti. Visi Kosan ialah untuk menjadi syarikat global yang disegani dengan bertujuan untuk melindungi nyawa melalui produk getah yang bertujuan asalnya. Kita teruskan dengan slide yang seterusnya ialah Carta Organisasi Syarikat Kosan. Yang pertama ialah kita teruskan dengan Tan Sri Datuk Lim Kuang Sia ialah sebagai Group Managing Director ataupun CEO, Non-Independent Executive Director. Seterusnya ialah Muhammad Syafiee bin Abdul Ghafur ialah sebagai Chairman Independent Non-Executive Director. Yang seterusnya ialah Mr. Lee Chuk Hock adalah sebagai Senior Independent Non-Executive Director. Seterusnya ialah Miss Ho Kim Hian adalah sebagai Independent Non-Executive Director. Seterusnya ialah Mr. Tan Kong Chang ialah sebagai Non-Independent Executive Director. Seterusnya ialah Mr. Lim Xiao Tian ialah sebagai Non-Independent Executive Director. Kita teruskan lagi dengan Mr. Lim Xiao Hing adalah sebagai Non-Independent Executive Director. Dan last sekali ialah Mr. Lim Ui Chow ialah sebagai Non-Independent Executive Director. Kita teruskan dengan topik yang seterusnya ialah laporan teknikal. Tugasan yang pertama ialah melakukan penerimaan bahan kimia. Melakukan penerimaan bahan kimia adalah bertujuan untuk memastikan setiap incoming yang masuk ke kilang adalah betul dan tepat. Kita boleh tengok pada delivery order dan certificate of analysis yang diberikan daripada pembekal. Tugasan yang kedua ialah melakukan penerimaan terhadap barang consumable. Melakukan penerimaan barang consumable adalah bertujuan untuk memastikan setiap barang yang masuk ke kilang adalah betul dan tepat untuk penggunanya. Tugasan yang ketiga ialah melakukan register JRN bahan kimia pada scanner. Melakukan register JRN dengan menggunakan scanner adalah bertujuan untuk memastikan setiap incoming yang masuk ke chemical store haruslah memenuhi ciri-ciri aspek penerimaan yang betul. Tugasan yang keempat ialah merekodkan JRN di SAP. Merekodkan JRN di SAP adalah bertujuan untuk memastikan setiap incoming yang sampai ke kilang mestilah direkodkan. Tugasan yang kelima adalah melakukan racking pada bahan kimia. Melakukan racking adalah bertujuan untuk memastikan setiap bahan kimia terletak pada rack dalam plan yang betul. Tugasan yang keenam ialah melakukan garisan kuning di luar kawasan chemical store. Garisan kuning di luar kawasan chemical store adalah bertujuan untuk memastikan setiap incoming maupun empty packaging diletakkan pada tempat yang betul. Tugasan yang ketujuh ialah melakukan unloading former. Unloading former adalah bertujuan untuk memastikan setiap former diletakkan pada pallet yang betul mengikut maklumat seperti saiz,
maklumat supplier, kuantiti dan info-info yang tepat. Tugasan yang ke-8 ialah membaiki pallet. Membaiki pallet adalah bertujuan untuk memastikan setiap pallet yang rosak akan dibaiki semula. Kita teruskan dengan topik yang seterusnya ialah kesimpulan. So, kesimpulan yang saya pelajari ialah setelah menjalani latihan industri di kawasan Ideal Quality 3 Sdn Bhd hampir selama 5 bulan, saya telah mengetahui dan mempelajari alam pekerjaan dengan lebih mendalam. Pengalaman menjalani latihan industri di syarikat ini dapat mengajar saya tentang bagaimana cara untuk menyelesaikan sesuatu masalah. Seterusnya dapat mempelajari cara bekerja yang baik dan cara berkomunikasi dengan baik terhadap rakan sekerja. Pengalaman ini bukan sahaja dapat mematangkan saya, malah ianya memberikan satu impak yang positif dan pendadahan awal kepada saya sebelum menjalani alam pekerjaan yang sebenar. Kita teruskan dengan topik yang terakhir ialah komen dan cadangan. Komen saya kepada syarikat ialah kekurangan forklift pada setiap departmen menyukarkan untuk melakukan tugasan harian. Yang kedua ialah melakukan penambahan CCTV pada setiap departmen bagi mengurangkan kes kehilangan barang. Cadangan daripada saya ialah yang pertama, memastikan setiap pekerja dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan yang baik. Yang kedua ialah menambah bilangan forklift pada setiap departmen. Sekian daripada saya, pelajar latihan industri sesi 2 2021-2022. Sekian, terima kasih.